Assalamualaikum. Jumpa lagi. Kali ini kita akan lihat kipas aluvium. Kalau mengikut sistem sungai di daratan, air akan mengalir daripada tempat yang paling tinggi di pegunungan dan air akan mengalir turun ke kawasan yang lebih rendah sampailah ke kuala sungai ataupun di muara sungai di kawasan delta. So dalam sistem sungai kita boleh bahagi sistem sungai ini kepada beberapa bahagian. Yang paling utama, bahagian yang paling di hulu, ada kemungkinan kita akan dapat fanglomerat. Fanglomerat ini juga dikenali sebagai kipas aluvium. Kemudian selepas fanglomerat kita ada sistem sungai berburai, graded river. Kemudian kita ada sungai berliku. So kali ini kita akan lihat kipas aluvium. So ini bentuk kipas aluvium. Umumnya kipas aluvium kita akan dapat dia ditemui kebanyakannya adalah di kawasan pegunungan, di kawasan kaki gunung, dan bentuknya adalah bentuk kipas. Kalau kita lihat daripada atas, dia ada satu sumber, satu channel utama yang membekalkan sedimen daripada tanah tinggi. Kemudian semua sedimen ini melalui channel ataupun alur utama ini akan memendapkan sedimen di kaki gunung dan akhirnya membentuk kipas, endapan berbentuk kipas. Ini yang kita panggil kipas aluvium. Okey, di kawasan kaki gunung, pegunungan, kita akan ada perbezaan ketinggian. Kawasan gunung, kawasan lembah, apabila terdapat sesar yang menyebabkan terbentuknya di kawasan lembah ini, so semua sedimen yang terkumpul di kawasan gunung ini akan mengalir, dibawa keluar ke kawasan kaki gunung melalui channel-channel yang ada, dan dia akan terkumpul di kaki gunung. So umumnya sedimen yang membentuk kipas aluvium ini dia terdapat di kawasan yang gersang, kawasan yang tak ada tumbuhan. Jadi kawasan pegunungan berlaku dulu hawa, sedimen terbentuk di situ, tapi diangkut secara bermusim sebab kawasan gersang ini ada mempunyai ataupun menerima hujan yang berkala, mungkin 2-3 tahun sekali hujan lebat. Jadi sedimen yang terkumpul banyak, dan apabila berlaku hujan yang lebat, sedimen ini akan diangkut dan diendapkan di kaki gunung. Kebanyakan kipas aluvium terbentuk di kaki gunung yang mana ada sesar. Ada sesar yang menyebabkan perbezaan ketinggian pegunungan dan kawasan rendah. Okay. Sesar ini kebanyakannya adalah sesar yang aktif, sentiasa bergerak dalam masa-masa tertentu. Jadi proses penurunan sesar ini menyebabkan sedimen yang terkumpul ini akan suatu masa dia akan bergerak turun, sedimen lagi terkumpul. Jadi kipas aluvium yang terbentuk di sini akan jadi sangat tebal, boleh menjadi sangat tebal, beberapa kilometer tebal, sebab sesar ini sentiasa bergerak. Salah satu kipas aluvium yang paling terkenal di Death Valley tadi, yang gambar mula-mula tadi, yang mana ketebalannya sampai 3,000 meter, 3 kilometer tebal. Kalau
Kalau kipas aluvium di kawasan daratan, di kawasan pegunungan, kaki gunung, semuanya kering, itu ada kita panggil kipas aluvium. Kalau benda yang sama, tapi di sebahagian daripada kipas aluvium di bahagian proksima, bahagian bawah, ditenggelami oleh air, sama ada tasik ataupun lautan, itu kita panggil fan delta. Mana bahagian bawah yang ditenggelami oleh air itu akan mengalami proses oleh air. Okey, kita lihat ciri-ciri kipas aluvium. Mula-mula kita lihat geometri dia dari segi bentuk. So, umumnya dia berbentuk cone. Kipas aluvium, kalau kita lihat daripada atas, dia berbentuk cone. Dan dia di permukaan cone ini terdapat sistem sungai, terdapat palung-palung sungai. Di bahagian paling pangkal ada satu palung utama yang supply semua sedimen daripada tanah tinggi. Kemudian palung ataupun alur ini, channel ini akan berpecah kepada beberapa alur yang lebih kecil, sehinggalah satu peringkat bahagian yang lebih ke bawah, palung ataupun channel ini mula hilang. Dah tak ada alur lagi dah. Tak ada channel lagi di permukaan kipas aluvium di bahagian bawah. Ya, kalau kita lihat profil daripada bahagian pangkal hingga ke bahagian hujung, daripada proksima hingga ke bahagian distal, kita akan lihat dia bentuknya macam ni. Okay, dia cekung. Di bahagian proksima dia curam dan makin melandai ke bahagian distal. Dia cekung. Jadi di bahagian pangkal dia mempunyai kecurangan yang tinggi, dan bila kita tahu bila kecurangan yang tinggi, semua partikel-partikel yang terendap di situ dia lebih kepada proses graviti. Walaupun dalam channel, kalau kita lihat profil daripada kiri ke kanan, bentuknya adalah cembung ke atas, mana di bahagian tengah dia tebal dan makin menipis ke bahagian sisi. Okay, dia cembung. So kalau kita lihat profil ni, endapan kipas aluvium ni bentuk membaji, tebal di bahagian proksima dan makin menipis ke bahagian hujung ataupun ke bahagian delta. Dari segi jenis sedimen, saiz partikel, bahagian pangkal, bahagian yang curam dekat dengan pangkal ni, partikel dia lebih kasar, boulder, bongkah, umumnya bersegi, dan makin ke bawah saiz partikelnya makin halus, asingannya makin baik. Yang bahagian pangkal tadi lebih kepada asingan buruk. Kita akan lihat nanti proses-proses pengenapan yang berlaku di setiap bahagian. Saiz kipas ni berbagai, bergantung kepada tempat, bergantung kepada iklim, dulu hawa dan sesar. Jadi kalau sesar yang aktif, pembentukan kipas aluvium ini boleh memakan masa yang sangat lama. Jadi saiznya boleh menjadi sangat besar. Okey, jadi dia boleh kurang daripada 100 meter dia punya saiz, ataupun boleh mencapai 150 km dia punya saiz cone dia. So dia berbagai. Kebanyakan kipas aluvium terbentuk di kawasan kering, seperti yang katakan tadi, kawasan gersat
Jadi kalau kita lihat gambar tadi pun, kipas aluvium ni tak ada tumbuhan di sekitar kawasan kipas aluvium. Okay, dia kering, ada channel, ada palung, tapi kebanyakannya adalah kering. Dia bermusim. Musim hujan, banyak air yang mengalir. Waktu kering, tak ada hujan, kebanyakan palung, channel, alur tadi kering, tak ada air yang mengalir. Ataupun mungkin ada satu alur utama yang sentiasa ada air, tapi yang lainnya kering. Kipas aluvium bentuk dia kon, bentuk kipas kalau pandangan atas. Dan tadi saya katakan ada palung, ada alur channel di permukaan kipas aluvium, channel utama di bahagian pangkal, kemudian berpecah kepada banyak channel-channel yang lebih kecil. So umumnya kita boleh bahagikan kipas aluvium tadi daripada pangkal kepada ujung kipas tadi kepada 3 bahagian. Bahagian proksima, bahagian paling pangkal, bahagian tengah, media, dan bahagian distal, bahagian hujung. Okay, bahagian hujung. So setiap bahagian ni dia mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Okay. Ini kipas aluvium daripada pandangan atas. Kita ada lurah yang besar, channel yang utama, kemudian kita ada channel-channel yang lebih kecil, dan bahagian hujung channelnya dah tak ada ataupun makin cetek. So kalau kita lihat profil dia, so di bahagian proksima ni bahagian yang ada channel utama tadi, dan partikel size-nya sangat kasar. Kemudian di bahagian media tengah, bahagian tengah kipas, so terdapat channel-channel yang lebih kecil tadi daripada channel utama, pecah kepada channel-channel yang kecil. So di itu bahagian tengah. So kalau kita lihat profil, kita akan ada lihat, boleh nampak selang lapis endapan channel yang masih kaya dengan konglomerat partikel yang kasar. So dia berselang lapis dengan sedimen-sedimen pasir. Kemudian bahagian hujung channelnya dah tak ada ataupun sangat cetek. Sedimen yang ada di bahagian distal ini lebih kepada pasir. Boleh ada kekantar kerikil dalam pasir. So umumnya daripada proksima kepada media, kipas tengah kepada kipas hujung ataupun distal, partikel size-nya makin halus. Okey, bahagian proksima dia dicirikan oleh sudut cerung yang tinggi, curam, dan dia terletak di bersebelahan dengan tubir sesar, bersebelahan dengan sesar. Jadi di sini terdapat satu alur utama. Jadi semua sedimen yang terhasil di kawasan pegunungan yang dienap di kipas aluvium ni akan melalui channel ni. Jadi sebahagian besar akan terendap dalam channel ni, terutamanya partikel yang besar, kasar, dan selebihnya akan terus dibawa ke bahagian tengah dan juga distal. Jadi sedimen yang bahagian proksima ni kasar, asingannya buruk, dan struktur sedimen pun tak banyak. Okay, umumnya dia dienap secara aliran debris. Graviti memainkan peranan yang penting. Tapi masih ada air yang mengalir yang menyebabkan endapan seretan. Boleh ada di kawasan proksima ni. So ini gambaran umum kawasan proksima. So fasisnya fasis konglomerat, asingan buruk, struktur sedimen tak banyak. Untuk bahagian distal,
Bahagian ini terdapat di bahagian tengah kipas aluvia. Di bahagian proksima ada satu alur utama. So alur utama ini akan pecah kepada beberapa alur yang lebih kecil, dan alur-alur ini terletak di bahagian tengah kipas tengah media. So sedimen yang terdapat di sini biasanya sedimen yang bersaiz kerikil dan juga bersaiz pasir. Umumnya nisbah pasir gravel ini akan bertambah. Dia akan bertambah dan bertambah berbanding dengan bahagian proksima tadilah. Pasir boleh berada struktur laminasi selari, laminasi silang, jenis pelana, jenis palung, dan pengasingannya juga lebih baik. Ini kerana bahagian tengah ni dalam channel-channel yang kecil ini terdapat endapan secara aliran arus, endapan diendap secara seritan. Jadi kita akan dapat sedimen yang mempunyai asingan yang lebih baik berbanding dengan apa yang ada di kawasan proksima tadi. Okay, kalau kawasan proksima dia dominan dengan endapan graviti, tapi di sini endapan graviti masih ada di kawasan media, tapi aliran air juga membawa dan memendapkan sedimen. Jadi dalam channel-channel yang kecil kita boleh ada cross padding, partikel pebble yang kasar yang ada dalam channel ni sebab dia diangkut oleh air yang mengalir, so kita boleh ada implikasi pebble tersusun. Bila sedimennya banyak, sedimen ini boleh melimpahi channel-channel ini. So yang biasanya yang keluar daripada channel melimpahi channel adalah partikel-partikel yang bersaiz pasir. Jadi kita akan dapat dalam jujukan sedimen atau profesi sedimen yang ada di bahagian media ini nanti selang lapis gravel, endapan palung dan juga pasir yang terendap dalam palung dan juga yang melimpahi palung. So ada struktur sedimen, struktur cross padding dan sebagainya, implikasi. So ini untuk bahagian media. Manakala untuk bahagian distal pula, okey, dari segi channel yang ada di bahagian distal dia dah tak ada, dah ada sedikit saja. Kebanyakan channel yang banyak tadi di bahagian tengah, bahagian media. So hujung channel tu biasanya berhenti di bahagian distal. Jadi sedimen yang keluar daripada channel tadi, air dan juga sedimen yang dibawa oleh air ni dia akan tersebar secara meluas. Dia dah tak ada channel lagi. Dia dah keluar daripada hujung channel, tersebar secara meluas. Jadi endapan yang terbentuk di sini kebanyakannya adalah endapan lembar pasir. So pasirnya dominan, gravelnya dah mula sedikit. Masih boleh ada gravel-gravel yang dalam bentuk kekantar, tapi dah tak banyak. Sebab endapan channelnya dah mula kurang. Dah hampir tak ada sebab channelnya dah tak ada di kawasan ini. Tak banyak. Jadi sedimen banjir lembah ni dominan di kawasan distal. Asingannya baik, sederhana hingga baik. Dan kita boleh ada laminasi selari, lapisan silang. Kalau ada gravel, boleh ada penyusunan gravel dan sebagainya. Sebab di bahagian distal ni profilnya sangat landai, dah landai. Jadi endapan graviti tak berlaku di sini. Semua endapan diangkut oleh air. Jadi endapannya secara seritan. Ini contoh sedimen, versi sedimen yang ada, pasir dominan. Sekian.